Allah memberkati ilmunya dan memberi manfaat kepada kita di dua negeri dunia dan juga di negeri akhirat insya-Allah. Berkata pengarang hafizahullah taala, sebagaimana saya sebut sebelum ini, anda tak boleh lari dari berinteraksi dengan huruf illah. Ibu ayah, maksudnya huruf illah ni tak dapat tidak, kita akan menghadap huruf illah. Tak boleh lari. Memang banyak 30% mengikut anggaran ya. Fi'il dalam Al-Quran khususnya memang ada huruf illah. Tak kiralah dia daripada dia bab wazan 1 sampai wazan 9. Daripada wazan 1 sampai wazan 9 ada huruf illah. Maksudnya kalau daripada wazan 1 tu dah ada huruf illah, sampailah ke wazan 9 adalah huruf illah tu kekal dalam tu. Jadi tak dapat elak lah ibu ayah ya. Okey. Dia bukan masalah sekiranya anda memahami tabiat semula jadinya. Kita faham tabiat semula jadi huruf illah ibu ayah, dia tak jadi masalah. Ibu ayah ingat tak tabiat huruf illah tu macam mana? Nak ingat balik tabiat dia, sifat dia, tengok balik muka surat 7. Ibu ayah buka balik muka surat 7, kaedah terpilih kedua, kita tengok balik tabiat dia, sifat dia. Apa sifat huruf illah? Pertama, boleh berubah-ubah. Kejap asalnya waw ataupun ya, tiba-tiba berubah kepada alif, tiba-tiba berubah kepada ya. Adalah ibu ayahnya. Okey. Kemudian dia kerap jadi mangsa keadaan. Antara sifat huruf illah, kerap jadi mangsa keadaan. Kemudian ya, ibu ayah saya ni, kalau boleh lah, kalau saya pandai buat video, Haji Nasir dah tolong kita, Masya Allah. Saya tak nak nyusahkan Haji Nasir. Kalau lah saya macam berangan-angan kan, kalau video yang untuk kelas kita ni, contoh pertama, boleh berubah-ubah, keluar tulisan, boleh berubah-ubah nombor 1. Kerap menjadi mangsa keadaan, keluar, kerap menjadi mangsa keadaan poin tu. Kalau saya pandai buat lah. Tapi pasal saya seorang-seorang, Haji Nasir dah tolong kita banyak dah, tolong upload pun dah cantik dah, Masya Allah, tabarakallah. Saya ikhlas hati, tak ada gaji pun. Kan ibu ayah tu dah bagus sangat dah kan. Cuma kalau lah ada yang, kalau lah saya pandai lah edit video, kan, saya akan edit video insya-Allah. Tak apalah. Kemudian mengganggu baris akhir perkataan. Antara sifat dia, mengganggu baris akhir perkataan. Kemudian mengganggu wazan. Ini antara tabiat-tabiat huruf illah ya. Okey, tabiat semula jadi dia. Rujuk kaedah terpilih 2 sebagai ulang kaji dan kemudian kembali semula ke sini. Okay. Baik, mari kita melihat bagaimana wazan-wazan kata kerja menyesuaikan diri mereka bila salah satu kata dasar, maksudnya salah satu daripada 3 huruf asalnya mengandungi huruf illah. Okey, kita tengok macam mana wazan 1 sampai 9 sekiranya salah satu ataupun ada dalam kata dasar yang 3 huruf tadi ada huruf illah. Kita tengok bagaimana dia menyesuaikan diri. Jom kita mula dengan madhi. Tengok madhi dulu, fi'il madhi dulu. Okey. Contoh kata dasar fa'ilam. Satu fa'ilam tu yang asal lah. Yang asal fa'ilam kita tengok fa'ala, af'ala, fa'ala, fa'ala, ifta'ala, ifta'ala. Macam dia tertinggal je ni, tertinggal nombor 6, patutlah. Tertinggal nombor 6. Nombor 6, doktor tertinggal nombor 6 kan? Infa'ala tak tulis, infa'ala. Tak apalah, terus nombor 7, tafa'ala. Nombor 8, tafa'ala. 9, istaf'ala. Dia tertinggal kan, nampak tertinggal kat situ. Tak apalah. Contoh-contoh ni pun dah boleh faham dah insya-Allah ya. Ibu ayah tengok nombor 1, contoh fa'ala, naha. Okey, nun, ha, ya tu asalnya ya tapi tukar pada alif. Asalnya nahaya. Jadi naha saja. Okey. Af'ala tak ada contohnya. Intaha. Saya rasa ni doktor ambil daripada surah Yasin saja ni. Saya rasa doktor ambil contoh daripada surah Yasin saja, mungkinlah. Kalau dalam Quran, kalau ada saya tak pasti. Okey. Jadi ibu ayah tengok intaha daripada ifta'ala. Ifta'ala sama je.
Okey. Huruf fa, nampak tak? Asalnya nun haya kan? Nun haya. Ifta'ala mula dengan alif. Itu pun mula dengan alif intaha. Huruf kedua fa. Fa fi'il adalah huruf nun. Sama. Kemudian ta tu tambahan ya. Ta tu tambahan. Huruf kedua yang ditambah huruf ta. Nampak? Lepas nun, ta. Belakangnya ala. Ala, lepas tu ha dengan ya. Ifta'ala. Asalnya intahaya. Jadi intaha saja. Jelas ya? Itu contohlah. Okey. Tafa'ala. Tanaha. Tanaha. Begitu. Okey. Tengok pula kalau yang ada tu nun haya, itu contoh kepada huruf illah dekat akhir. Bagaimana huruf illah tu dekat tengah-tengah? Okey. Fi'il madhi daripada fa'ala mengikut doktor tak ada. Okey. Tapi nombor dua, af'ala ada tak? Ada. Ata'a. Ibu ayah, af'ala. Af'ala. Maksudnya ata'a ni asalnya memang ata'a ke? Ke ada asal lain? Ibu ayah. Macam mana asalnya? Bagaimana asalnya ibu ayah? Ata'a tu macam mana asalnya? Boleh tulis dalam Arab tak apa saya faham? Siapa nak tulis dalam Arab? Dalam Rumi pun boleh. At-ta'a asalnya apa? Af'ala. Bagus Ibu Asimah. Asalnya at-wa'a. At-wa'a itu asalnya. Af'ala. At-wa'a. Maaf Ibu Ayah, kalau Ibu Ayah baru belajar kelas kita dan terus pergi ke kaedah terpilih ke-6 dan tak belajar kaedah-kaedah sebelum ni dan tak tengok pun rakaman dekat YouTube dan Ibu tak faham, jadi memang beratlah Ibu Ayah kalau nak faham ni kena belajar ikut step by step baru faham. Tiba-tiba je Ustaz terangkan at-ta'a asalnya at-ta'a. Dalam keadaan Ibu tak tahu punca kita sampai sini ni. Tak boleh macam tu Ibu Ayah ya. Kena belajar daripada awal. Baru beberapa surat je ni Ibu Ayah boleh dengar balik audio syarah tu ya, video syarah tu. Jadi at-ta'a asalnya at-wa'a. Af'ala begitu ya Ibu Ayah. Okey. Tengok pula pada tawwa'a. Tawwa'a, fa'ala. Nampak itu ada ubah apa-apa tak Ibu? Tawwa'a ada tak nampak ubah apa-apa? Memang ada huruf illah. Tapi ada ubah apa-apa tak? Fa'ala. Tawwa'a. Ada tak ubah apa-apa? Tak ada. Maksudnya kekal dengan asalnya waw tu. Nampak tak? Kekal dengan asalnya waw. Maksudnya bukan mesti kena tukar. Bukan mesti. Tengok keadaan. Macam at-ta'a asalnya at-wa'a payah nak sebut. Maka ditukar harakat waw tu ada kaedah-kaedahnya. Jadilah dan ditukar waw pula pada alif jadi at-ta'a begitu. Tawwa'a bab fa'ala wazan ketiga tak ada nampak perubahan sangatlah. Okey, yang 8. Tafa'ala, tatawwa'a. Tatawwa'a pun tak nampak ubah Ibu Ayah kan? Tafa'ala, senanglah macam tu. Tapi bila istaf'ala jadi istata'a. Sepatutnya apa? Istaf'ala. Ibu Ayah tengok. Ada mula dengan alif sin ta. Istaf'ala. Saya sebut untuk lain. Contoh ghafara, ampun. Istaghfara, minta ampun. Fasara, tafsir. Minta pentafsiran. Istafsara. Istafsara. Azina, izin. Minta izin. Istazana. Istazana. Jadi sini. Ibu ya. Istaf'ala. Asalnya tadi tawa'a. Jadi macam mana asalnya? Tawa'a. Bagus Ibu Khairiyah, bagus. Istatwa'a asalnya. Istatwa'a. Payah nak sebut Ibu Ayah. Istatwa'a. Istatwa'a payah nak sebut. Maka jadilah istata'a begitu. Dengan kaedah-kaedah dia yang kita tak belajar lagi, cukup Ibu Ayah tahu. Nak beritahu apa? Mari kita lihat bagaimana wazan-wazan kata kerja menyesuaikan diri. Okey, macam tadi istata'a payah nak sebut ni. Maka kita pilih jadikan yang paling sesuai, paling relevan kita nak sebut. Maka jadilah istata'a.
Okey, jadi nak tanya Ibu Ayah, adakah setiap huruf illah ni pada mana-mana bab yang lain, pertama sekali, adakah dia akan masuk pada semua bab? Adakah mesti asalnya huruf ada tiga huruf dan salah satu huruf illah, adakah akan masuk pada semua bab? Tak semestinya. Bukan semua. Okey. Dan pada bab-bab yang dia masuk, wazan-wazan yang dia masuk, wazan-wazan tu pula dia tak tentu ya. Pada wazan-wazan yang dia masuk, adakah mesti kena tukar huruf? Mesti berlaku perubahan huruf? Mesti ke? Jadi Ibu Ayah, kalau Ibu Ayah kita belajar kaedah kedua saja, tanpa sampai kaedah terpilih ke-6, kita akan nampak apa? Kita akan nampak kenapa tak berubah ni Ustaz? Kenapa tak berubah? Kerana jawapannya, kerana bukan semua kita kena ubah. Tak semestinya. Boleh nampak Ibu Ayah ya? Masya Allah, tabarakallah. Ini penting. Kenapa penting? Penting kerana kita nak kalimah-kalimah yang kita belajar, kaedah-kaedah ni akan sentiasa kita baca dalam Quran. Kita sentiasa jumpa dalam Al-Quran. Kan? Bahkan dalam surah Fatihah yang kita tak ada baca pun jumpa kat mana Ibu Ayah dalam surah Fatihah? Dekat mana jumpa yang ada huruf illah ni? Pada kalimah apa? Pada kalimah apa yang kita jumpa huruf illah dalam surah Fatihah? Hari-hari kita baca. Kalimah yang mana Ibu Ayah? Nasta'in Haji Wahab ya. Adu nun. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nasta'in itu Ibu Ayah asalnya nasta'winu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Payah tu. Jadi nasta'winu jadi nasta'in begitu. Kan kita tak nak bincang panjang-panjang lah, boleh tu cukup tahu sajalah. Ibu Ayah sekarang lihat bagaimana kata kerja. Lihat bagaimana kata kerja ini diubah kepada mudhari'. Okey. Jadi fa'ala yaf'alu. Okey, naha tadi, naha yanha. Tengok pula. Ifta'ala mudhari'nya yafta'ilu. Jadi intaha mudhari'nya yantahi. Yantahi asalnya apa Ibu Ayah? Yantahi. Asalnya apa? Asalnya yantahiyu. Intaha tadi asalnya intahaya. Kemudian yantahi asalnya yantahiyu. Ibu Ayah tahu kan asalnya yantahiyu? Siapa yang tak tahu asalnya yantahiyu? Siapa yang dah tahu, kita bincang sebelum ni, siapa yang tahu dan siapa yang tak tahu? Boleh komen tahu ataupun tak tahu. Saya nak tengok bancian. Faham tak faham sebelum ni? Ibu Zaitun tak tahu, okey. Tak tahu Ibu Ayahnya, okey. Bagus, tak apa. Jadi Ibu Ayah ingat ya, selama-lamanya asalnya fi'il mudhari' dia rafa'. Rafa' dengan dhammah asalnya. Zahaba, yazhabu, fataha, yaftahu. Asalnya begitu Ibu Ayahnya. Okey, asalnya fi'il mudhari' rafa' dengan dhammah. Rafa' dia dengan dhammah. Maka di sini Ibu, yantahi ni ada tak sebab-sebab yang tiba menukar kepada nasab ke, jazam ke? Tak ada kan? Dia rafa'. Jadi saya kata tadi rafa' dengan apa? Dengan baris depan. Mana baris depannya Ustaz? Tak ada pun. Tu kita kata asalnya bukan yantahi, asalnya yantahiyu. Tetapi ditukar kepada yantahi untuk meringankan bacaan. Jelas Ibu Ayah semua? Okey. Jadi nampak tak perubahan tu sekarang ni? Nampak tak perubahan? Ada tak perubahan? Ada kan? Jadi Ibu Ayah, bila Ibu Ayah faham bagaimana wazan-wazan ini menyesuaikan diri dengan fi'il yang ada huruf illah, Ibu Ayah akan tahu. Bila baca saja, Ustaz ni mu'tal ni, Ustaz ni. Ustaz ni mu'tal ni, ada huruf asalnya lain ni, bukan macam ni, asalnya lain ni. Okey, boleh Ibu Ayahnya. Tengok pula, yatanaha asalnya yatafa'alu. Asalnya yatanahayu. Tapi jadi yatanaha saja. Tengok pula pada tawa'a tadi. Tadi tawa'a kan dia mula dengan af'ala kan? Af'ala yuf'ilu. Jadi Ibu Ayah tengok, tu saya kata dia punya berubah tu kadang-kadang memang kalau kita tak tahu benda ni, kita memang tak tahulah asalnya macam mana kalau kita tak tahu tiga huruf dasarnya. Jadi at-ta'a tadi tu huruf asalnya ta, waw, ain. Bila fi'il madhi asalnya at-ta'a. Jadi at-ta'a. Okey.
Jadi mudhari'nya macam mana asal mudhari' ibu ayah? Cuba tulis macam mana asal mudhari'nya, yuti'u macam ni ke? Eja dia. Macam mana ejaan asal dia mudhari'? Ejaan asal dia macam mana? Cuba ibu tulis dalam Arab boleh, dalam Rumi pun boleh. Boleh ibu ayah? Tulis. Dalam Arab boleh, dalam Rumi pun boleh. Macam ni eja dia asalnya, yuti'u. Boleh ibu ya? Asalnya bagus, Khairil. Yutwi'u, yuf'ilu. Bukan ya bari atas ibu Maimunah. Kan ini kan 4 huruf. Kita belajar kan, kalau dia hanya sulasi mujarrad saja, mula fi'il mudhari' bari atas dan apa ni, dan bila dia tambah 2 huruf, 2 huruf dah mula dengan huruf ta. Okey, boleh buat ya. Maaf yang bari atas ni hanya sulasi mazid fi harfun wahid saja mula dengan baris depan. Yang lain-lain mula dengan bari atas ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah tadi silap ya. Macam mana saya boleh ke situ tadi? Macam mana tadi? Yuti'u asalnya yutwi'u. Asalnya yutwi'u. Jadi ibu ayah daripada yutwi'u ditukar kepada yuti'u. Ditukar kepada yuti'u, dan saya tak bincangkan bagaimana dia ditukar kerana belum sampai tahap lagi. Cukup ibu yang tahu asalnya bukan yuti'u, asalnya yutwi'u. Kerana ada huruf illah, maka berlaku perubahan-perubahan wazan kat situ. Okey, insya-Allah. Wazannya sama sebenarnya, tapi bentuk menyebut tu yuf'ilu kan bunyi yuti'u. Asal wazannya yuf'ilu bunyi dia. U uf iu yang tu, yuf'ilu. Tiba-tiba yuti'u, ui'u kan macam dah lari kan, kerana penangan huruf illah. Okey. Tapi pada bab taf'il, tawwa'a, yutawwi'u, tak ada masalah, okey. Bahkan sampai tasrif habis pun. Tengok ya. Yutawwi'u, yutawwi'ani, yutawwi'una, tutawwi'u, tutawwi'ani, yutawwi'na, tutawwi'u, tutawwi'ani, tutawwi'una, tutawwi'ina, tutawwi'ani, tutawwi'na, utawwi'u, nutawwi'u. Tak ada berubah pun. Maksudnya bukan mesti huruf illah ni kena berubah. Sama juga macam tawwa'a, kalau kita tasrifkan. Tawwa'a, tawwa'a, tawwa'u, tawwa'an, tawwa'ata, tawwa'na, tawwa'tuma, tawwa'tum, tawwa'ta, tawwa'tuma, tawwa'tum, tawwa'ti, tawwa'tuma, tawwa'tunna, tawwa'tu, tawwa'na. Okey? Boleh ibu ayah ya. Bukan mesti huruf illah kita kena ubah bentuk. Ibu-ibu ayah yang baru belajar, yang tak tahu apa saya buat tadi tu, itu namanya tasrif. Kita akan belajar bila sampai pada fi'il madhi semua, kita akan belajar tasrif itu insya-Allah. Ibu ayah kemudian tengok wazan 8, yatatawwa'u, sama juga tak berubah. Tatawwa'a, yatatawwa'u, tak ada berubah. Tapi ketika mana istata'a tadi, bab istaf'ala, wazan istaf'ala, fi'il mudhari'nya yastati'u. Okey ibu ayah. Yastati'u ni memang asalnya yastati'u, ataupun pada ibu ayah nampak ada yang berubah kat situ. Macam ni nak tahu ia berubah ke tidak ibu ayah? Nak tahu ia berubah ke tidak, ibu ayah kena tahu huruf asal dia apa. Okey, ibu ayah tengok. Ta wa ain, huruf asalnya ta wa ain. Pada yastati'u, Masjid Semayah, pada yastati'u nampak tak huruf waw? Masjid Semayah nampak tak? Ibu ayah nampak tak huruf waw? Pada yastati'u asalnya ta wa ain. Ta waw ain. Tapi pada yastati'u nampak tak huruf waw? Ibu ayah semua boleh jawab? Nampak ada ke tak ada huruf waw? Jawapannya tak ada. Bila tak ada, ibu nampaklah ada perubahan pula kat situ maksudnya. Macam tu, itu antara cara lah Masjid Semayah ya. Boleh Masjid Semayah adakah menjawab soalan? Alhamdulillah ya. Masya-Allah, tabarakallah. Okey ibu ayah. Jadi apa poin nak bagi tahu sini ni? Kesimpulan yang boleh kita buat ialah tak banyak beza antara kata kerja biasa
dengan kata kerja fi'il yang terdapat huruf ilah pada kata dasarnya. Sebenarnya tak banyak beza. Beza pun sikit-sikit. Tapi syaratnya kita kena kenal lah. Kita kena tahu, oh di sini ada huruf ilah ni. Ada huruf ilah, itu pasal tu perkataan tu berubah. Bunyinya tak macam wazan yang asal. Contoh, istata'a. Asalnya istaf'ala. Macam kita dengar yang lain. Istaghfara. Istaghfara. Istauda'a. Istauda'a. Okey, yastaudi'u. Apa contoh lain? Istazana. Tiba-tiba ni istata'a. Bunyinya dah berubah dah. Bunyi dia punya irama dia punya irama dia tu dah lari sikit dah. Ya. Dia punya bunyi dia tu. Apa istilah ni saya lupa, ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, jadi istata'a. Asalnya istaf'ala. Jadi macam mana? Nak tengok asalnya. Asalnya bukan istata'a, asalnya istatwa'a. Istatwa'a. Istaf'ala, macam tu, ya. Okey, insya-Allah. Sekiranya anda mula sukar menghadam pelajaran huruf illah ini, jangan pindah ke pelajaran seterusnya. Baca dan fahami kaedah illah ini agar lebih mantap. Okey, mari kita buat latihan ni. Untuk lebih mantap, mari kita buat latihan. Jadi, untuk kaedah terpilih ke-7, pengarang nasihatkan kita jangan masuk lagi. Okey, Bu, jadi saya tak masuklah, ya. Saya tak masuklah sampai ibu-ibu dah mahir. Boleh? Ataupun ibu-ibu dah faham dah. Buat latihan sekejap lah. Untuk latihan ini, anda perlu meneliti wazan asal kata kerja. Dan cuba teka mudhari' bagi kata kerja berhuruf illah. Di bawah ini. Okey. Ibu yang tengok, ya. Allah, senangnya, ya Allah. Kan? Contoh wazan asal fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Maka kalau kana yakunu ke yakinu? Ibu ayah. Yakunu, senanglah. Pasal apa? Wazannya fa'ala yaf'u. Yaf'ulu. Jadi kana yakunu lah. Apa asal kana tu? Asal kana kawana, fa'ala kawana. Jadi kana. Apa asal yakunu? Asalnya kawana yakwunu. Fa'ala yaf'ulu. Kawana yakwunu. Payahnya nak sebut yakwunu. Jadilah yakunu. Kamu dah sebut? Ke ibu rasa, mana ada ustaz? Yakwunu tu lagi mudah. Ya ke? Ibu? Yakwunu mudah ke yakunu mudah? Mestinya yakunu mudah. Kan? Macam itulah. Qala yaqulu. Terus jawablah, ya. Okey, kalau fa'ala yaf'ilu. Contoh fa'ala yaf'ilu. Sara. Ibu. Sara. Mudhari'nya yasuru ke yasiru? Bab fa'ala yaf'ilu. Ya, ibu tulis, ibu, ya. Tulis. Okey. Fa'ala yaf'ilu. Macam mana tu? Sara yasuru ke? Yasiru. Jadi boleh apa huruf asalnya tu? Apa? Sara ni maksudnya berjalan. Sirah perjalanan hidup Nabi kita panggil sirah. Kereta yang bergerak dipanggil sayyarah. Nampak tu ada sin ya ra tu. Jadi sara yasiru, berjalan. Okey. Bergerak. Contoh fa'ala yaf'ulu. Contoh fa'ala yaf'ulu. Yaf'alu, fa'ala yaf'alu. Contohnya apa? Sa'a. Kalau sa'a mudhari'nya otomatik lah yas'a. Tekan yas'i pasal yaf'alu. Mudah ibu ayahnya sampai habislah, insya-Allah, ya. Habis. Okey. Jadi ibu ayah nak masuk tak kaedah terpilih ke-7? Nak masuk tak? Pasal tadi tu dah habis, dah mudah tadi tu. Kalau masuk awal kita ni, kita belajar. Siapa nak cakap nak ke ya ke? Boleh, ya, ibu ayah, mudah je kan? Jadi kan tajuknya Haji Nasir bagi, Haji Nasir mungkin tak ada sekarang. Tajuknya nanti saya akan bagi.
Tajuknya kaedah terpilih ke-6 dan 7 lah. 6 dan 7. Ada masa ni insya-Allah. Okey, boleh. Membentuk kata kerja suruhan, fi'il amar. Fi'il amar. Tak apa, ni kita masuk sikit. Mungkin tajuknya okey, pasal ini saya kena terangkan detail juga ni. Tak apalah, kita masuk je dulu. Besok kita ulang balik supaya lagi mantap boleh insya-Allah. Kita masuk dulu. Kita ada masa lagi 15 minit insya-Allah. Okey, membentuk kata kerja suruhan. Kata kerja suruhan tu apa ibu ayah? Fi'il apa tu? Fi'il ibu ayah, kata kerja suruhan fi'il apa namanya? Amar, betul. Fi'il amar ya. Fi'il amar. Tu kata kita kata suruh buat baik. Amar ma'ruf, bukan amal ma'ruf, bukan dengan lam. Bukan amal ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar suruh, macam tu ya. Kata kerja suruhan tidak ada dalam bahasa Melayu atau bahasa orang putih. Tak ada. Bahasa Melayu tak ada kata kerja suruhan. Tak ada. Cuma kalau kita nak memberi makna suruh tu biasanya ada tambahan imbuhan. Lah. Duduk. Ahmad duduk. Satu lagi, Ahmad duduklah. Mana yang memberi makna perintah? Makna suruhan, duduklah dengan tambahan lah. Biasanya Melayu ada tambahan lah, tapi dia tak ada kata kerja fi'il amar. Melayu tak ada fi'il amar. Okey. Yang ada past tense, present tense kan. Past continuous tense, macam itulah. Okey. Present continuous tense, itulah ya contoh. Kata kerja suruhan tidak ada dalam bahasa Melayu atau bahasa orang putih. Bila kita mahu menyuruh atau meminta seseorang melakukan sesuatu perbuatan, kita hanya berkata dengan tegas sedikit, baca ataupun read. Okey. Baca. Tapi itu kena tengok pada gaya bercakap kita. Baca. Itu lain. Kan? Ahmad baca. Contoh, Ahmad baca. Maksudnya Ahmad bacalah, membaca. Kalau Ahmad baca, dengan nada macam tu dah tahulah itu adalah kata suruhan. Tulis. Makan. Ahmad makan. Ahmad makan nasi. Itu ayat penyata. Ahmad makan nasi. Itu ikut pada gaya cakap tu kan. Kalau ada pun imbuhan, kita selitlah. Selitkanlah dalam bahasa Melayu lah. Ataupun bahasa orang putih, please. Please have a seat. Sit please. Ahmad, sit please. Betul. Please sit. Kan? Jadi kalau bahasa Melayu, lah. Ahmad duduklah. Macam tu ya. Bacalah. Contohnya bacalah. Sekiranya anda menyuruh seseorang membaca dan anda menyebutkan kepadanya qara'a dengan suara kuat atau tegas sekalipun, tiada sebab orang yang akan mendengar arahan anda, tiada orang yang akan mendengar arahan anda itu. Okey. Ibu ayah pergi ke Mekah, ibu ayah minta orang Arab sebelah ibu ayah bacakan Quran untuk ibu ayah, kan? Ibu pun pandang dia, Quran. Kan? Tengok dia bukan Quran, kita nak minta dia bacakan Quran untuk kita kan? Ya ukhti, Quran. Agak-agak dia faham tak? Dia pandang kita atas bawah. Apa benda dia cakap ni? Kan? Jadi kalau kita nak suruh dia baca, kalau lelaki, iqra. Ya akhi, iqra. Ya ukhti, iqra'i. Itu ada kaedah dia lah nanti. Boleh boya semuanya, insya-Allah. Okey. Jadi nampak tak Arab? Bu nampak tak ketamadunan bahasa Arab ni? Nampak tak? Ya. Untuk baca saja fi'il amarnya lain, fi'il madhinya lain, fi'il mudhari'nya lain. Kaya bahasa Arab ni. Daripada qaf, ra, hamzah saja boleh keluar beratus perkataan lain. Masya-Allah, tabarakallah. Okey. Sebab anda hanya membuat kenyataan, itu ayat penyata. Dia sudah membaca, qara'a, terjemahnya dia sudah membaca. Jadi kalau cakap pada orang, dia tak faham. Atau anda menggunakan mudhari', yaqra'u, juga tiada siapa pun peduli. Jadi bagaimana? Kita nak cakap Arab ni. Macam saya katalah pada ibu ayah, kan saya kata pada ibu ayah banyak kali.
Kan mula-mula saya cakap Arab, saya hafal mufradat, hafal saja perbendaharaan kata, padahal tak faham. Ana zahaba, ana saya pergi zahaba. Ana zahaba ila baiti anta. Anta la maujud, ana raja'a lah. Saya hafal macam tu. Kan? Ibu ayah, kalau ibu ayah dah faham sekarang ni, dengan saya cakap macam tu, ibu ayah rasa macam mana? Ya Allah, teruknya salah ni. Bayangkan, bayangkan kalau saya ni dah belajar tinggi-tinggi sampai STAM, sampai degree, diploma apa ni, ijazah, sarjana muda dan sebagainya, master PhD kan. Tiba-tiba saya cakap pada orang macam tu. Ana dhahaba ila baiti anta la muyu ana raja'ah. Ibu ayah akan rasa macam mana? Rasa macam tak puas hatilah, betul ke dia ni ada master ni, ada PhD ni. Itulah saya dulu. Itulah saya dulu. Masya Allah. Masa mula-mula tahun pertama belajar dulu. Okey. Ibu ayah. Dalam bahasa Quran terdapat wazan khas bagi kata kerja jenis ini. Dipanggil fi'lul amri, fi'il amar. Okey. Fi'il amar. Atau kita namakan amar saja. Jadi guna sebut amar pun boleh, fi'il amar pun boleh, tak kisahlah. Wazan amar ini mudah saja. Buat perubahan sikit pada wazan mudhari'. Nampak? Saya kata fi'il amar dibuat dari fi'il mudhari'. Buat perubahan pada wazan mudhari' dengan membuang simbol mudhari'. Maksudnya ibu ayah, apa dia simbol mudhari' tadi? Huruf apa? Kita panggil huruf apa ibu ayah? Simbol mudhari' itu kita panggil huruf apa? Boleh ibu ayah? Mudhara'ah. Bagus ibu Asimah. Ya, ibu Cik Fatimah. Fi'il, kita panggil huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ada berapa ibu ayah? Bagus ibu Masina. Ada berapa fi'il huruf mudhara'ah? Ada 4, bagus. Iaitu huruf ya, huruf ta, huruf hamzah, huruf nun. Okey. Ya, ta, hamzah, nun. Ataupun ringkaskan ana itu boleh. Itulah ya. Macam tu. Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Jadi, langkah pertama, buang perubahan apa ni? Buat perubahan pada wazan mudhari' dengan membuang simbol mudhari', buang huruf illah di depannya. Dan kemudian matikan huruf akhir. Matikan huruf akhir agar bunyinya tegas. Maksudnya kita fokus pada yang mufrad dulu. Fokus pada mufrad dulu. Pasal bila musanna jamak lain kaedah dia. Fokus pada mufrad dulu. Kita ambil paling asas mufrad. Jadi mengikut apa ni Dr. Warusli. Nampak tak sekarang ni Dr. Warusli. Sekejap ya. Contoh-contoh yang diberikan setakat ini adalah yang sahih dulu. Jadi sahih dia direct. Sahih direct. Okey. Bila sahih, kita buang huruf illah dia, maka huruf yang tinggal memang akan mati. Huruf tu memang mati. Dan huruf akhir, maksudnya huruf tu baris mati dan huruf akhir pun baris mati. Kita matikan. Contoh. Yaqra'u asalnya yaqra'u. Yaqra'u asalnya yaqra'u. Kemudian kita buang, tapi saya suka ambil asalnya daripada ta'ala taqra'u ya. Tak apalah yaqra'u pun boleh. Tapi ibu ayah saya lagi suka, saya terangkan pada ibu ayah selama ni pasal fi'il amar dibuat dari kotak berapa sampai berapa? Dalam tasrif 14, fi'il amar dibuat dari kotak berapa sampai berapa ibu ayah? Dalam kotak tasrif 14, 7 sampai 12, betul. 7 sampai 12. Kotak ke-7 dimulakan dengan apa? Dengan ya ke dengan ta? Dengan apa ibu ya? Ta. Pasal apa? Perintah ni, amar ni berlaku pada orang depan kita. Depan kita, dia ke kamu? Kamulah. Kamu. Bila kamu, dia kotak ke-7. Kotak ke-7 mula dengan ta. Jadi saya suka kalau langkah 1 tu, ditulis taqra'u. Tapi tak apalah, doktor pun nak mudahkan. Baik taqra'u, baik yaqra'u, bila kita kena buang huruf tu. Okey, yaqra'u ataupun taqra'u, kita buang huruf asalnya, huruf illahnya, huruf mudhara'ahnya, maka tinggal, nampak ibu lah, huruf kedua, qaf tu mati kan? Nampak tak qaf mati? Qaf tu mati. Okey. Qaf tu mati. Jadi apa kita nak buat? Kita tambah alif pula. Okey. Ibu tengok ya, tengok kat sebelah.
huruf alif berbaris bawah bagi langkah 3, nampak langkah 3 iqra tu, langkah 3 alif tu diberikan baris bawah. Ini terpakai kepada wazan yang bila anda membuang simbol mudhari'-nya anda gagal menyebut kata kerja itu. Maksudnya macam mana? Alif tu kita datangkan apabila kita buangkan huruf yang huruf mudhara'ah tadi, dah buang huruf mudhara'ah, tiba-tiba tak boleh nak baca. Tak boleh nak baca fi'il tadi. Maka datangkan alif. Anda memerlukan alif untuk menyebut qaf. Nampak? Okay, bila kita buang huruf ya ataupun ta tadi, qaf tu baris mati. Boleh tak ibu baca? Qaf baris mati, ra, hamzah. Cuba baca. Tak boleh baca. Mesti ada satu huruf alif untuk menyelamatkan bacaan tu. Maka datanglah alif. Alif tu pula kita bagi baris. Macam mana kita nak bagi baris? Tengok kalau ada diterangkan insya-Allah ya. Alif pembantu ini dinamakan hamzah wasal dan berbaris bawah atau depan saja. Maksudnya hamzah wasal pada fi'il amar hanya berbaris depan ataupun bawah saja. Dia takkan jumpa baris atas. Dia mesti baris bawah ataupun depan saja. Nak tahu baris tu macam mana? Tengok huruf yang ketiga. Tengok huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiga baris atas atau bawah, nampak? Yaqra'u, yaqra'u. Mana huruf ketiga? Ya, qaf, ra. Ya, qaf, ra. Okey, ataupun ketika iqra, alif, qaf, ra. Okey. Tak apalah. Alif lah, alif, qaf, ra. Huruf ketiga ra. Kalau huruf ketiga berbaris atas ataupun bawah, maka alif tu bagi baris bawah. Kalau huruf ketiga baris depan, alif baris depan. Pada contoh yaqra'u, huruf ketiga kan baris atas, maka saya kata kalau huruf ketiga baris atas atau bawah, alif tu diberikan baris bawah. Jadi iqra'. Iqra' begitu ya. Okey. Jadi wazan satu kata kerja amar, wazan satu. Tengok. Yaf'alu ke, yaf'ilu ke, yaf'ulu ke. Okey. Okey. Dekat sini mungkin doktor nak ringkaskan. Tak apa. Riwayah kalau yaf'alu atau yaf'ilu, maka dia jadi if'il. Kalau yaf'alu atau ni ibu ayah tambah sendirilah ya. Yaf'al. Pasal doktor bagi apa ni? Macam ni kan? Nampak? Doktor pun tak ada bagi baris kan? Jadi penting kalau yaf'alu atau yaf'ilu, fi'il amarnya, doktor bagi baris pada alif. Alif tu maksudnya yaf'alu atau yaf'ilu. Tapi kalau yaf'ulu, alif tu kena baris depan. Uf'ul. Uf'ul. Okay, contoh nasara yansuru. Nampak? Yansuru. Macam mana fi'il amar yansuru? Unsur. Akhraja yakhruju. Ukhruj. Jadi ibu ayah, kita ibu ayah kat ujung tu, langkah 3 hujung tu untuk nampak dekat sini, yang sini, nampak ya? Sini kan? Ya, padu kat sini. Okey, ibu ayah tambah baris depan. Maksudnya alif tu baris bawah pun boleh, baris depan pun boleh. Uf'ul pun boleh. Faham tak ibu ayah? If'al pun boleh, if'il pun boleh, ataupun if'al, if'il ataupun if'al, itu baris bawah. Tapi kalau nasara yang suruh, fa'ala yaf'ulu, uf'ul. Faham tak ibu ayah? Boleh faham ya insya-Allah? Tak apa, nanti kita buat lagi dan lagi, kita ibu ayah dengar balik rakaman, ibu ayah akan faham insya-Allah ya. Okey, kalau yaktubu, ada contoh bawah tu. Yaktubu, uktub, yadribu, idrib. Okey, baguslah masya-Allah. Cuma yang alif tadi tu ibu-ibu tambah baris depan juga. Boleh depan pun boleh. Uktub begitu ya. Ingat huruf tengah pada wazan satu unik bagi setiap kata kerja. Okey, pada wazan satu huruf tengah dia huruf fa fa'il tu. Dia unik. Seperti kita pelajari pada kaedah keempat dulu. Nampak tak? Boleh baca yaf'ulu, boleh baca yaf'alu, boleh baca yaf'ilu kan?
Macam dia boleh baca macam fa'ala, fa'ila, fa'ula pada ain fi'il. Begitu juga pada mudhari'. Ain fi'il ni boleh dibaca yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu. Ini pada semua wazan ke wazan satu saja Ibu Ayah yang boleh berubah? Wazan satu saja ke ataupun semua 99 wazan? Ibu Ayah. Semua. Satu saja Ibu, satu saja. Satu saja yang fi'il mudhari'nya boleh baca yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Tapi semua yang lain 2 sampai 9 ada yang dah tertentu dah. Yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu, yafta'ilu, yanfa'ilu, yatafa'alu, yatafa'alu, yastaf'ilu. Itu ada dia punya wazan-wazan yang dah tetap. Tapi pada untuk fa'ala mudhari'nya boleh yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu macam tu ya. Okey. Sikit lagi. Penting. Mungkin saya rasa malam ni kita tak ada baca surah sejadah ya. Kita baca sejadah sendiri-sendirilah insya-Allah Ibu Ayah ya. Malam ni untuk malam ni lah pasal saya ingat kita habiskan je lah kaedah sebelum kita 7 ni. Boleh ya habiskan terus ya. Ambil masa terus habiskan. Untuk surah sejadah baca sendiri-sendiri untuk malam ni ya insya-Allah. Penting untuk wazan 2, untuk wazan 2 iaitu af'ala yuf'ilu. Wazan 2 kan af'ala mudhari'nya yuf'ilu, kata kerja amar kekal seperti di bawah. Okey, macam saya terangkan pada Ibu ya. Bab if'al fi'il amarnya mesti mula hamzah bari atas. Contoh yuf'ilu jadi af'il, yunziru anzir, akrama yukrimu akrim, arsyada yurshidu arshid, ablagha yublighu abligh. Ahsana yuhsinu Ibu ya. Cuba jawab. Ahsana yuhsinu, af'ala yuf'ilu. Ahsana yuhsinu bagaimana fi'il amarnya? Boleh tulis? Rumi boleh? Arab boleh? Ahsin, nampak macam nama Cina. Ahsin. Ahsin. Okey. Ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Kan? Ahsin, perbaikkanlah. Ahsin. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi, perhatikan imbuhan ataupun tambahan huruf alif ataupun hamzah bari atas. Pada wazan 2 dikembalikan pada kata kerja amar. Kan asalnya af'ala. Huruf hamzah tu pada amar pun kena datangkan hamzah tu juga. Tapi special hanya untuk bab if'al sahaja, tak berlaku pada bab lain. Untuk bab if'al, fi'il amarnya mesti af'il. Mesti hamzah, bukan alif ya. Bukan hamzah wasal. Bukan hamzah wasal yang macam alif tu, yang tak ada hamzah atas dia. Ni hamzah betul. Hamzah betul, hamzah qata'. Yang atasnya daripada atas. Boleh Bu ya? Okey. Dikembalikan pada kata kerja amar. Ini bagi mengelakkan berlaku kekeliruan dengan wazan 1. Boleh Bu Ayah ya? Untuk elak kekeliruan dengan wazan 1, maka wazan 2 ni mesti hamzah dia mula bari atas. Begitu Ibu Ayah. Siapa poin dia? Poin dia kalau bab if'al iaitu wazan kedua af'ala, fi'il amar dia mesti af'il, mula hamzah bari atas. Boleh Ibu Ayah. Okey. Bagi wazan 3, sebelum masuk bagi wazan 3 ni faham tak tadi? Fi'il amar untuk bab if'al iaitu wazan 2, fi'il madhinya af'ala mesti mula hamzah bari atas. Mesti, wajib. Boleh goyangnya alhamdulillah. Okay. Contoh. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimu tu daripada aqama lah. Pasal apa? Fi'il amali mula hamzah bari atas. Aqimus salah. Kan? Aqimus salah. Allahu akbar kan? Aqim tu nampak hamzah bari atas. Itu fi'il amar tu. Dirikanlah solat.
Bermakna fi'il madinya bab if'al. Aqama, aqwama. Okey, contoh. Wa atuz zakah. Itu contoh-contoh yang ada huruf illah lah. Nak bagi tahu itu saja. Apa lagi? hmm. Ah. Wa ansitu. Wa ansitu. Okay. Ansitu maksudnya diamlah kamu semua. Ansitu diamlah kamu semua. Apa lagi? Banyaklah contoh lain ni boyah ya. Okey. Bagi wazan 3 dan seterusnya, sila ikut bentuk mudhari', tetapi membuang simbolnya, buang huruf mudhara'ah serta mematikan huruf akhir. Okey. Ibu ayah pun maksudnya doktor sedang menerangkan ini baru yang sahih saja dulu. Yang huruf illah belum lagi. Contoh saya bagi tadi huruf illah, aqimu, atu, kan? Terkeluar contoh itu nak macam mana, kan? Tapi itu illah, ada huruf illah itu mu'tal. Okey. Bagi wazan 3 dan seterusnya, caranya, ibu ayah ingat caranya, buang simbolnya. Buang simbolnya serta mematikan huruf akhir. Kenapa mati? Kerana huruf akhir sekarang ni yang disebut ni adalah huruf sahih, bukan huruf illah. Kalau huruf illah kita kena buang huruf tu. Kalau dia huruf illah kita kena buang. Sekarang ni belum huruf illah lagi. Fa'ala, belakangnya lam. Lam, contoh kan. Okey. Jadi kalau yufa'ilu, yang dua tadi kita dah abaikan lah. Yang dua tu kita dah lupakan lah. Pasal wazan 2 mesti mula hamzah bari atas. Okey, wazan 3, apa kaedahnya? Buang huruf mudhara'ah depan tu. Fa'ala yufa'ilu, buang ya. Fa boleh baca? Boleh baca. Dan matikan belakang. Jadi caranya macam mana? Buang huruf mudhara'ah dan matikan belakang. Ini untuk sahih. Okey? Jadi yufa'ilu jadi apa? Yufa'ilu, buang ya, matikan lam, fa'il. Fa'il. Okey, contoh lain. Sabbaha yusabbihu. Ibu ayah jumpa Al-Quran kan? Sabbaha yusabbihu. Kalau sabbaha lillah, itu fi'il madhi. Kalau yusabbihu lillah, itu fi'il mudhari'. Kalau Allah sebut sabbih, sabbih isma rabbikal a'la, sabbih, sabbih isma rabbikal a'la, sabbih itu fi'il amr, sabbih. Kabbir, kabbara bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Kabbir, bertakbirlah kamu, ucapkanlah Allahu Akbar. Yufa'ilu, fa'il. Okey, boyah, yang keliru pula. Ini bukan fa'il macam kita belajar fi'il ada fa'il ataupun isim fa'il, bukan. Ini kebetulan wazannya fa'il, lam tu matikan. Contoh berjihad, jahada, yujahidu, mujahadatan ataupun jihadan. Itu masdarnya. Jahada, yujahidu, bermujahadah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau kita kata bermujahadahlah kamu, jadi macam mana fi'il amalnya? Jahid. Kalau Allah sebut Al-Quran, wajahidu, dan berjihadlah kamu semua. Bersusah payahlah kamu semua. Boleh goyah, okey. Kalau yafta'ilu, buang huruf ya atau huruf depan sekali. Kalau saya ajar huruf ta'ala ya. Okey. Bila yafta'ilu, ibu-ibu buang huruf ya, buang huruf mudhara'ah. Fa tu boleh baca tak? Fa tu mati tak boleh baca. Maka tambahlah alif. Alif tu nak bagi baris apa? Baris bawah, pasal ta baris atas, huruf ketiga baris atas. Jadilah ifta'il. Okey. Seterusnya lah. Ifta'il, infa'il, tafa'al, tafa'al. Macam tu. Istaf'il. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setakat ini saja. Besok kita akan terang balik. Saya akan terangkan balik bagi wazan 3 dan seterusnya, insya-Allah. Bermakna besok, okey, kita akan belajar kaedah terpilih ke-8. Tapi sebelum tu kita ulang sikit kaedah terpilih ke-7. Setuju tak ibu ayah? Boleh, insya-Allah. Mata saya dah tak larat ni. Boleh ya? Ibu tu dah nguap-nguap tu kan? Insya-Allah boleh ya. Okey, besok kita ulang balik, insya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, insya-Allah setakat ini saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Teman-teman boleh baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.